Boleh kodok tereke tentang mandi sofa yang orang dulu amalkan dan kenapa telah diharapkan. Mandi sofa ini mandi pada hari Rabu bulan Safar. Bulan Safar ini setengah ulama menyatakan hari bala sepanjang tahun. Bala dikumpulkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar, maka hari Rabu pada bulan Safar susah sikit hari dia. Maka ulama dulu dia buat semaya hajat, baca pada air, minta supaya kita mandi, cuci kereta ataupun minum supaya selamat kita pada hari itu. Buat basuh kereta, buat mandi kau gapo. Maka dipanggillah upacara mandi ataupun ambil air semaya hajat tu dipanggil mandi sofa. Benda itu semata-mata atas pendapat ulama saja. Ada ulama kata tidak ada. Ada ulama kata ada. Ada ulama yang kasyaf lah, yang Allah Ta'ala buka mata hati dia. Dia nampak bala turun yang sangat banyak pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka benda ni tak boleh buat hujah. Tak boleh buat hujah. Tapi sebagai usaha dan ikhtiar kita pada hari Rabu bulan Safar ini supaya jaga keselamatan, supaya berhati-hati. Salah satu usaha pok kita mandi Safar. Mandi supaya hilang takut jatuh bala kau gapo dia. Tu sahaja. Bukan semestinya wajib kau gapo dia. Benda tu ijtihad ulama saja. Nak buat apa tak si buat pun tak apa. Kau orang haram ke mandi sofa tu tak tahulah, takut ada unsur-unsur benda-benda hak tak comel ke ataupun hak haram ke tu Wahabi. Mandi safar itu sebenarnya adalah bagian daripada mandi taubat. Orang mau pergi berangkat haji, dia dianjurkan taubat dulu. Dalilnya mana? Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat silap, buat salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang sebagus-bagusnya mandi. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usollinya apa? Usolli sunnatat taubat rak'ataini. Andai mati dia dalam perjalanan itu, matinya mesti husnul khatimah. Dan secara medis juga baik. Mau berangkat itu dia badannya fresh, segar, sehat. Ruh ni ada ulama kata dia bebas. Lebih-lebih lagi ruh orang mukmin. Ruh orang hok kena seksa tak boleh dia kena seksa. Dia tak boleh gerak mana-mana. Ruh orang mukmin ni dia boleh gerak pergi mana-mana. Ada riwayat kata dia boleh pergi mana-mana. Amo tak ingat dah dalam hadis ko, dalam kitab ada sebut. Benda ni hadis ko, kata-kata ulama ko, orang mati apabila lepas pada seminggu dia akan balik semula ke rumah dia. Ruh orang mati ni macam mak kita, ayah kita, dia lepas pada mati seminggu dia akan balik dia akan cacat depan muka pintu, dia akan royak kepada bini dia. Kita duk tengok TV dah seminggu, nunggu ngati habis dia kan, tengok TV 3, tengok TV 1, nampak. Maka dia mari cacat, lepas isu mari depan muka pintu, dia kata, wahai bini ambo, ambo tinggal dah demo semua harta ambo, demo ambil separuh dah harta ambo. Ada ko nak wi kat ambo sikit-sikit barang. Kita dia tengok bini dia tengok TV, muncul piramli. Tak baca ku Allah langsung ke dia. Quran sejuzuk pun tak baca. Ngatik sallallahu alaihi Muhammad selawat pun tak sedekah ke dia. Dia pun tengok bini dia napa tak cara ke dia. Tak ingat dah kau abah. Dia pun lari. Gi masuk tengok kok nyela pintu. Dia ruh dia tak boleh masuk ke rumah orang. Ada orang kata lagu tu. Dia macam hatu jugalah. Ni antara kelebihan nak ajar. Hatu ni dia tak boleh. Kalau kita tutup pintu dia tak boleh masuk. Kita baca bismillah tutup. Tak sah tu hadis Nabi kata lagu tu. Dia macam hati tak boleh masuk. Jadi ruh dia tak masuk rumah. Maka dia pergi kat tengok anak jantan dia. Anak jantan dia. Allah deh, dulu ayah duduk cara dari besar dah mengaji pandai boleh SPM dapat 1. Tak ada ke ayah sikit-sikit nasi-nasi ke gapo. Orang tua dulu aruh gak nasi tu, jangan makan perhabis. Cikmu nak kelik, cikmu nak makan nasi tu dulu tu. Orang tua mau ingat lagi, ambo aja besar lagu tu. Kalau lepas pada seminggu makan nasi jangan dah perhabis, jangan orang tua nak kelik nak makan nasi. Makan nasi bagi roh maknanya Fatihah lah ku Allah ku selawat. Nyo kata makan nasi, aruhlah singgah sikit sambal lado, cik tu beri. Astagfirullahalazim, roh makan sambal lado pelik sungguh. Kau tu okey roh. Dia pergi tengok anak jantan dia. Tak ada ke mu makan separuh harta ayah kata. Ada ke ku Allah ke ayat kursi kau kat ayah duk main game PUBG anak dia. Mutu mulut. Tak baca ku Allah. Dia pun lari cari anak tino dia pula. Tengok anak tino dia pula. Allah ni lah anak saya ni begini apa semua duk manja dengan ayah duk telefon semacam ayah saya. Tak ada ke nasi gula kat ayah. Tengok anak tina dia duduk mesej dengan jantan. Nampak lagu mana kita pergi berderak. Ku Allah tak baca ku orang tua dia. Kelik dia. Dapur tak pergi dia. Sedok kaya kata jenguk gula. Allah gula. Tak ada. Dia pun kelik. Ni dalam kitab ada sebut ni. Sama ada benda ni hadis hangpa tak ingat lah. Gi kubur jumpa saing dia. Saing dia gini suka. Mana demo? Senyap tak kata gapo.
Malunya lah. Boleh ke dok nasi-nasi? Tak ada. Oh, hamba kelik rumah kenyang. Hamba pergi muka pintu tengok ambil ni hamba duk baca Quran, duk baca Yasin, duk baca salah belakang baca. Tapi tak apalah, semangat juga dia. Anak tino hamba duduk semaya sunat, duduk ngatik, duk baca ku Allah, duk selawat ku hamba, duduk baca kitab. Nama, duduk gini, ngaji molek jadi anak solehah. Oh, boleh pahala kat hamba. Pergi tengok anak jatuh pula. Anak jatuh duduk ngajar, duduk apa. Allah sukarnya lah hamba. Kenyang kelik dia. Kelik belakang, hok tak ada makanan nyanyo. Senyak tak kata apa. Guana ku. Nama. Guana bosku. Nama. Senyak kawan tu. Allah malu jambo. Pas tidak demo suhu kata kapung dulu anak ngaji doktor ke apa dia. Tak pakai langsung. Bahasa apa? Wak habis piti. Hamba cara ke dia siapa boleh jadi doktor. Ngaji belah ribu. Ku Allah tak wi kat hamba sebuti. Dok ngepek lagu tu. Pah. Lapar ceruk hamba. Ni nyanyo orang tua lagu tu. Kita tak rasa. Nyanyo lagu tu nah. Sebab tu kena ingat kau orang tua dia. Sebab tu gambar kali pocik kita mati dah ajar tepek kat gambar ayah kita. Jangan hidup malu. Hamba 2-3 putih datang rumah. Kak mari kita so atas ni so supaya kita lalu lah. Tengok dia baca ku Allah sekali. Ni pas maya baca ku Allah duk ayat kursi ke duk. Orang tua kita galap golok nak ngaji kita. Kita boleh loni boleh hidup boleh tanah bereka-eka tanah cik kita belaka. 10 sen kita tak ui. Ku Allah tak ui nyanyo kau orang tua lagu tu. Jadi ada kata ruh ni boleh mari ni. Ada kata ruh tak boleh mari. Sebab apabila dia masuk alam barzah, dalam ayat Quran kata ma min waraihim barzakum ila yaumi yub'atsun. Apabila orang ruh ni masuk kepada alam barzah, dia ada satu macam dinding. Tak boleh tembus dah kau ni. Dia nak mari kau ni alam ni tak boleh dah. Ada riwayat kata lagu tu. Ada kata boleh. Wala hamah, tidak ada kepercayaan karut berkaitan dengan orang yang dah mati. Tak. Saya abang kata tuan apa lu pi umrah, duk ada di Mekah, mai satu ustaz Indonesia mai duk bagi tazkirah di hotel kita ni. Dia kata, ya ibu-ibu bapa-bapa, ingat ya ibu-ibu bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia malam Jumaat menantikan yasinan dan tahlilan kita. Memang kita ibu-ibu kita, bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia yang menantikan yasinan dan tahlilan daripada anak-anaknya. Mana yasinannya, mana tahlilannya, dia doa begitu. Adakah satu sumber yang sahih mengatakan orang mati hidup cakap begitu? Ibu-ibu, bapa-bapa, dia kata mesti mau ingat, ini arwah-arwah yang sudah meninggal dunia setiap malam Jumaat kembali ke rumah. Dia nak main cerita misteri Nusantara. Betulkah? Persoalannya betulkah orang mati ni hari Jumaat duk balik main rumah? Kalau kita kata betul, bawa main hadis dia. Dan hadis itu mesti sahih. Hadis itu mesti sahih. Tak boleh bawa main pergi jumpa ceruk mana, pergi buka dalam Sunan Sitah tak ada, pergi duk buka dalam Sunan Tis'ah tak ada, pergi jumpa dalam buku Indonesia duk main cerita kat kita. Tak boleh, kerana itu bukan sumber yang otentik yang boleh kita berhujah dengan dia. Ada orang pergi hujah guna ayat Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Dia kata tu bukan dalil ke, dia kata. Duk cerita kata malam Lailatul Qadar ni turun malaikat warruh. Dia kata dan roh. Roh apa? Roh orang mati lah tu turun mai. Tuan-tuan tanya tu imam kita, dia hafaz Quran, dia duk belajar ni tafsir ayat tanazzalul malaikatu warruh. Adakah roh di situ maksud roh orang mati ataupun roh itu maksud dia apa? Jibril alaihi salam. Itu kenyataan di dalam nas yang sahih. Roh itu maksud dia Jibril. Jangan kita hidup bawa cerita-cerita tentang hamah ini. Doa abang hantu. Sampai anak kita ni takut hantu lebih pada takut Tuhan. Dia kalih itu aja. Tuhan. Sampai leleh daripada Tuhan jadi hantu. Dia tidak takut Tuhan, dia takut hantu. Pasal apa? Pasal kita yang menanam takut hantu ni dalam diri budak-budak. Nabi SAW potong benda ni. Nabi kata apa? La adwa wala tiyarah wala hamah. Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan dengan izin Allah. Tidak ada boleh percaya kepada bunyi burung nak pikait dengan apa-apa, dan tidak boleh percaya kepada cerita-cerita hantu. Cuma dalam hadis lain Nabi SAW kata apa? Dia kata la syai'a fil haq wal ain haqqun. Nabi kata. Nabi SAW kata apa? Dia kata there is nothing to do dengan ham. Orang putih, nampak orang putih. Pasal Kedah baru menang kemarin. Dia kena masuk orang putih sikit. Tuan tahu ni sampai Pulau Pinang ni pergi duk mengaku orang Kedah bukan sikit ni kemarin ni. Tahniah kepada orang Kedah. Kan? Nanti pun kena injek masuk juga. Nah. Nabi kata la syai'a fil ham. Nabi kata nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu ni. Nabi jangan duk percaya cerita-cerita hantu ni. Nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu. Tapi Nabi kata apa? Wal ain haqqun. Nabi kata tetapi ain ni apa dia?
black magic. Black magic, ilmu sihir. Ilmu sihir Nabi kata hakun, itu benar, ada. Kalau kita duk nampak apa semua, ini adalah bencana sihir. Ini bukan cerita orang mati hidup balik. Orang mati dia nak hidup balik bila dia tiup sangkakala esok ni. Masa tu baru dia nak bangkit, dia hidup balik. Selagi tak main cerita tu, orang mati tidak akan hidup balik, melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah bagi satu mukjizat dekat dia, dia bagi hidup balik orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, segala khurafat cerita karut ni buang. Tak mau. Kita naklah ni hak betul. Hak doa ada dalam Quran, hak doa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ni kita nak. So, Nabi kata tadi, tidak ada jangkitan pada penyakit, tidak ada sial, percaya karut pada burung, dan tidak ada cerita hantu-hantu dan sebagainya, wala safara, dan tidak ada se kepada bulan Safar. Hari ni apa bulan tuan-tuan? 1 November bersamaan dengan 1 Safar. Ngam-ngam dia dapat sama. 1 November dengan 1 Safar. Dulu tuan-tuan, tahun 70, tuan-tuan ingat lagi? Tahun 70 penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka, Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Ni pasal bulan Safar. Masuk bulan Sapang aja, mereka pergi mandi Sabang, mereka kata. Bahkan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat ataupun ada di kalangan tuan-tuan jadi cikgu pada masa itu, dalam buku Tata Rakyat, dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat, lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Sabang. Tahun 70-an. Ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, Mandi Sabang. Apabila mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa itu, dia mengeluarkan satu sikler. Masa dia jadi Menteri Pendidikan, dia keluar satu sikler, satu surat perkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajar tata rakyat ni. Bila sampai tajuk Mandi Sapang, sila skip tajuk tu dan bagi tahu kat budak-budak kata ini tajuk khurafat. Tu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi dia bercakap pasal dia tu. Dia naklah jawab tu kan. Selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar tata rakyat, dia duk baca satu tajuk yang khurafat macam ni. Bila mai bulan Sapang, ada satu upacara mandi Sapang. Tuan ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lapis mula nak ingat apa tak tahu langsung. Hak lapis tua ni tahu benda-benda ni semua. Okey, rupanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sudah habang, Nabi kata tidak ada sial pada benda-benda ni. Penyakit tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Burung bunyi ke apakah tak ada kaitan dengan apa benda hak nak jadi. Tidak ada boleh kita percaya pada hantu karut marut dan sebagainya. Dan tidak ada sial, tidak ada seh pada bulan Safar. Hadis ni 1400 tahun dulu. Macam mana buku Tata Rakyat boleh keluar tajuk ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukan senang nak ubah satu benda yang sudah menjadi kepercayaan yang berakar umbi di dalam masyarakat. Kita nak padam, kita nak stop kepercayaan itu, hang buat mailah ayat Quran ke hadis ke apakah, golongan tak mau pakai, dia tidak akan pakai dan dia akan lawan golongan yang nak ubah ni.